Alright korang, kalau korang dapat soalan macam ni, korang perlu analisis terlebih dahulu soalan tu. Contohnya kan jelaskan kesan kepasan yang tinggi terhadap alam sekitar fizikal. Alright, korang perlu faham dulu apa tu kepasan. Okay, kepasan adalah hujan. So, dia cakap sini kepasan yang tinggi. Maksudnya hujan tu banyak. Tengok kepasan tinggi, hujan tu banyak. So, kalau hujan tu terlampau banyak, apa yang akan berlaku? Banjir. So, maksudnya soalan kat sini, jelaskan kesan banjir terhadap alam sekitar fizikal. Dia tak straightforward, dia sengaja letak macam ni supaya kita boleh berfikir apa yang akan berlaku kalau kepasan yang tinggi. Alright, so kalau kepasan tinggi, banjir akan berlaku. Lepas tu, kehendak yang kedua terhadap alam sekitar fizikal. Okey, kalau alam sekitar fizikal perlu merangkumi kesemua ni, litosfera, atmosfera, hidrosfera dan biosfera. Apa tu litosfera? Berkaitan dengan tanah atau batu. Apa pula atmosfera? Berkaitan dengan udara. Apa pula hidrosfera? Berkaitan dengan sistem air. Apa pula biosfera? Berkaitan dengan hutan ataupun flora dan fauna. Jadi dekat sini kita nak tahu apakah kesan banjir terhadap tanah atau batu, apakah kesan banjir terhadap udara, apakah kesan banjir terhadap sistem air, dan apakah pula kesan banjir terhadap hutan ataupun flora dan fauna. Alright guys, in case lah soalan tu tadi merupakan soalan esei yang jelaskan kesan kepasan yang tinggi iaitu banjir terhadap alam sekitar fizikal. Jadi dia kan alam sekitar fizikal yang saya cakap tadi perlu ada litosfera, atmosfera, hidrosfera dan biosfera. So kita perlu cari dulu isi dia. Untuk litosfera, apakah kesan banjir terhadap litosfera, terhadap batu ataupun tanah? So hakisan tanah meningkat, larian air permukaan meningkat dan resapan tanah menurun. Sebab banjir kan larian air permukaan dia tinggi, so dia tak sempat nak meresap. So resapan tanah berkurang. Alright. Untuk atmosfera dekat udara, apa yang berlaku dekat udara kalau banjir berlaku? So kelembapan udara meningkat, sejatan berkurang, pemeluapan meningkat, suhu berkurang. Boleh juga kalau orang cakap pencemaran udara. Sebab banjir kan akan bawa benda-benda bauan daripada hutan ataupun longkang-longkang. Kalau banjir kilat berlaku, dia akan menyebabkan udara kita tercemar lah. Macam tu. Yang ni untuk hidrosfera. Apa yang berlaku dengan sistem air? Air, hidrosfera kan air. So simpanan air bawah tanah meningkat. Pencemaran air berlaku. Biasalah sungai tercemar. Lepas tu banjir. Yang ni memanglah ataupun korang boleh pilih banjir kilat. Huraian tu korang perlu explain sendiri. Lepas tu kesan terhadap biosfera. Banjir. Kalau banjir berlaku, apa yang berlaku dekat biosfera? Kemusnahan flora dan fauna. Lepas tu berlaku kemusnahan habitat akuatik. Sebab kalau banjir berlaku, boleh menyebabkan pencemaran air. So, ikan-ikan tu pun akan terjejas. Hidupan akuatik akan terjejas lah. Kita dah tahu dah isi setiap ni. Macam saya cakap, kalau soalan alam sekitar fizikal, dia perlu ada keempat-empat ni kan. Maksud saya, kan esei 6 fakta dan dia memerlukan 6 perenggan. So 6 perenggan, maksudnya awak tak boleh lah nak ambil semua dekat atas ni, litosfera. 3 litosfera plus tu 3 atmosfera. Takkan litosfera dan atmosfera sahaja. Dia perlu ambil keempat-empat. Mungkin litosfera ni awak ambil satu isi, atmosfera satu, hidrosfera 2 isi dengan biosfera 2 isi. Atmosfera 2 isi dengan biosfera 2 isi. Awak sendirilah yang tentukan yang mana awak rasa yakin dengan jawapan awak. Okey? Saya harap awak faham. Jangan awak letak litosfera dan atmosfera sahaja. Kena 6 fakta tu berkaitan dengan tu saja. Sedangkan hidrosfera dengan biosfera awak langsung tak sentuh. So yang itu akan menyebabkan markah awak berkurang dan menyebabkan pemeriksa tak merasa wow lah dengan apa yang prestasi awak tu. Dia dah tahu dah level awak sampai mana. Okay?